Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Yang bahagia para penggerak AQS dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Topik malam ni sepatut topik khas. Tapi kita tak terpengaruh lah dengan suasana dan seumpamanya. Kita fokuslah pada pengajian kita. Baik, saya ingat tuan-tuan masing-masing pun dah ada pilihan hati masing-masing lah. Baik, semua Sungai Buloh kah? Sungai Buloh belakang? Oi, berapa undi lah ni? 20-30 undi lah ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, pada minggu sudah kita bincang satu situasi yang saya gambarkan pada muka surat 41-40 ni. Sebelum kita mula, saya teringat satu kisah yang dikongsikan oleh guru saya, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, pensyarah UIA sekarang, pensyarah Quran. Dia terlibat dengan Syekhuna Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah dalam rangka membina pusat dakwah di Jepun. Jadi mereka pernahlah ke sana sekali, bawa duit apa semua, pergi buka satu center, satu pusat dakwah lah di sana. Ada seorang hamba Allah yang nama Zulkarnain tu, dia kahwin dengan orang sana dan kemudian memang fokus untuk membangunkan Cuma mereka punya, bukan tak ada dakwah langsung, ada banyaknya daripada orang Pakistan. Tapi isunya, bila orang belah-belah Asia Barat ni, bila dia bawa Islam ke Jepun, mereka bawa dengan budaya mereka sekali. Contohnya Masjid Surau. Antara masjid yang paling tua di Kobe, Jepun ni adalah hasil kerjasama hubungan baik antara Maharaja Jepun ketika itu dengan Khalifah Uthmaniyah. Maka Masjid Kobe itu sebiji dengan Masjid Turki tu. Dan kemudian ni yang ramai bagi, inilah India, Pakistan, Bangladesh apa semua, mereka juga bila buat surau masjid, dia buat pattern dia lah. Mungkin yang Syiah pun ada. Jadi yang gerakan Zulkarnain ni, yang kata ni cuba bawa adalah nak cuba bawa Islam yang menyantuni realiti budaya masyarakat sana. Contohnya, masjid surau yang nak dibina tu tak semestinya ikut ada kubah apa semualah, ikut Jepun punya style lah. Apa masalah ikut dia punya rumah lah, macam tu. Jadi benda-benda gitu, elemen-elemen begitu penting lah untuk dakwah dan seumpamanya. Cuma menariknya, Jepun ni agama majoriti besar dia dari dulu adalah Shinto Buddhism. Shinto dia lain sikit pada Buddhism, Buddha, dia Shinto Buddhism. Dan yang kedua terbesar ni Kristian. Kristian tu mazhab mana tu wallahualam lah, Katolik ke Protestan ke apa semua, wallahualam. Tapi biasanya itulah dua paling besar, boleh cek pun. Cumanya bila Ustaz Abdullah Bukhari pergi ke sana, tengok sendiri situasi masyarakat, ibu ayah sendiri pun yang pernah pergi Jepun sedar benda tu lah. Dari sudut kemajuan, kehebatan, kebersihan, luar biasa lah. Sampai kan ramai dah sebut kita jumpa Islam, bab taharah Islam ni di sini. Kalau pergi ke Pakistan, India ni, aduh
Kita akan jumpa Islam dalam Quran Sunnah punya syarah hadis luar biasa. Tapi keluar sikit kita dah tak jumpa dah Islam. Ada situasinya sampai tahap tu dibuat perbandingan ya. Tapi kalau pergi Jepun, negara Scandinavian, negara-negara negara kita panggil apa? Negara dunia pertama ni, benda-benda begitu tip top. Jadi kita masih lagi duduk online lah benda tu. Malaysia ni tengah-tengah lah. Nah, Mesir ke India ke nak jumpa orang kecil tengah jalan tu biasa. Tengok-tengok Tok Haji Tok Lebah. Itu masalah. Nah, jadi Ustaz Abdullah Bukhari bila dia pergi Jepun ni, dia tengok, dia kata dahsyat lah. Maksudnya boleh diberi gambaran dalam urusan dunia, dalam urusan ekonomi dia nombor 2 lepas Amerika satu masa ya. Dia punya GDP pendapatan per kapita tahunan apa benda GDP. Nah, nombor 2 lah lepas mereka tu, hebat lah. Begitu juga dari sudut teknologi, banyak benda-benda baru, jenama-jenama apa semua tu ni, sains teknologi dia. Tetapi dalam masalah beragama, boleh kata cukup kalau kata bab dunia ni dia guna akal maksimum, dia guna logik akal maksimum untuk dia capai ekonominya, untuk dia capai kedudukan dari sudut sains teknologinya. Tapi bila masuk bab keagamaan spiritual ni, dia buang akal langsung. Soalah begitulah. Maksudnya marilah khurafat lagu mana pun, asalkan dia nisbah benda tu agama apa begitu gini, boleh terima belaka. Karutlah macam mana. Itu situasi di Jepun secara umum. Nah, jadi saya kaitkan dengan benda-benda yang saya duk kaji ni. Seolah-olahnya kata Ustaz Abdullah Bukhari, iblis ni bila dia berinteraksi dengan orang Jepun ni, dalam masalah keagamaan ni, dia tutup akal langsung. Iblis berjaya tutup akal. Jangan guna akal, jangan mikir langsung. Bahawa tak logik, takkanlah alam ini terjadi dengan sendiri, diciptakan oleh dewa-dewa mengarut tu apa semua tu. Tetapi saya kaitkan dengan realiti di alam Melayu kita ni. Iblis laknatullah alaih, bila dia mari kenal orang Melayu ni, sebab orang Melayu saya sebut dah minggu lepas, bila kita rantau Nusantara ni masuk Islam, bermula daripada Empayar Melaka lah, kemudian berebak pergi kepada seluruh hampir alam Melayu ni majoritinya, maka identiknya yang namanya Islam dengan Melayu ni kira mendarah daging sungguh lah. Sampai nak jumpa seorang hamba Allah yang murtad sebelum merdeka secara rasmi, tidak ada. Walaupun dia kabaret, walaupun dia tali barut British, walaupun dia duk minum arak, judi, berzina, jadi pelacur apa semua, tapi nak suruh dia keluar Islam, tak mungkin. Ini satu pencapaian yang luar biasa juga tu. Sedangkan projek kristenisasi di Indonesia untuk orang Bataknya apa semua sangat berjaya. Begitu juga di Sabah Sarawak. Sampai sekarang lah kesan dia tu. Orang Iban apa semua sebahagian tu, capulah Malanau ke apa semua, ada Kristian, ada ni. Bahkan bagai-bagai mazhab pun kita pun tak erti. Kita tengok Kristian je, rupanya mereka ni macam-macam dah situ tu. Ada yang ekstrim pun. Terbukti kajian profesor daripada UIA duk buat kajian pasal aliran Kristian di Malaysia ni, ada aliran yang boleh kata ekstrim lah, yang melampau. Jadi dalam konteks alam Melayu kita, orang Melayu ni, Iblis laknatullah, dia faham kita ni. Jadi saya buat lawak lah, saya kata Iblis ni, dia adalah conference dia ke, buat seminar ke, masing-masing buat kajian lah. Sebagaimana British dulu, dia boleh kekal lama di alam Melayu ni. Orang Melayu tak bakit menentang secara besar-besaran, melainkan hujung dah masa Malayan Union tu. Antara lain sebab dia kaji kita ni lagu mana, suka apa, kalau marah macam mana nak ni. Dia tahu belakang maklumat tu. Orang Melayu ada perangai mengamuk, dia panggil amuk, ada. Kalau mengamuk lagu mana nak handle, kalau dia begini lagu mana, kalau begini lagu mana, apa kelemahan orang Melayu, kekuatan. Mari seorang Mak Saleh pakai kain pelekat, buka kasut masuk atas rumah, makan nasi sekali, gelepar dari dodeng dah. Tak ada lah manusia paling baik atas muka bumi, masalah tu. Jadi sentimen saiki ni sangat bermakna bagi orang akademik yang akhirnya jual maklumat tu kepada empire mereka lah, untuk mereka mari
nak kuasai kita ni. Begitu juga orang politik dia buat sekarang lah. Ni sentimen Melayu sekarang ke mana? Dia duduk fikirlah lagu mana kita nak main. Apa bahan-bahan yang perlu diulang-ulang setiap kali bercakap. Kempen ni. Tu cerita lain lah. Tapi dia katanya, ada kaitan. Nah, jadi apa berlaku? Saya menggambarkan situasi yang Ustaz Abdullah Bukhari jumpa di Jepun. Iblis nak menyesatkan orang Jepun, dia tutup akal langsung dalam bab urusan keagamaan. Bab dunia, Jepun guna akal 100%, bahkan mungkin lebih lagi. Dia press akal dia tu untuk fikir sungguh-sungguh. Tapi masalah agama, dia shut down, ikut je apa yang orang nak cerita, percaya belaka, mengarut ke, tak mengarut ke, kira jadi belaka. Orang Melayu lain, semenjak terima Islam, macam saya sebut tadi, mula ada satu kita kata, satu paradigma barulah. Yang saya sebut tadi, sampai kata ada orang murtad. Ini hebat. Walaupun ada kemudian adalah 1-2 nama buat permohonan tapi ditentang, dan cerita Natrah yang begitu hebat tu sampai bangkit satu Malaya menentang. Maksudnya benda tu besar. Jangan main-main. Lepas mereka cerita lain lah yang mutakhir apa semua ni. Ini kita cakap tentang yang istihad secara rasmi. Yang dia nak murtad dari hati, yang dia tak sembahyang baik, dia kata Tuhan tak ada, tu dia dengan Tuhan lah. Itu bukan urusan kita. Ni yang menzahirkan. Nah, jadi saya berkesimpulan Iblis ni dia faham yang namanya Melayu ni. Makanya dalam masalah nak sesatkan manusia, sebagaimana dia berjanji dengan Allah ketika mana dia dihalau daripada syurga tempoh hari itu, maka dia minta masa dengan Allah untuk sampai ke akhirat untuk dia boleh buat kerja jahat dia tu, sebab dia nak tarik seramai mungkin untuk kekal dalam neraka bersama dia, mensyirikkan Allah lah. Jadi matlamat ulama Iblis laknatullah adalah nak pastikan seramai mungkin manusia mensyirikkan Allah. Jadi dalam konteks orang Melayu, untuk dia nak hasuk, rasuk, nak pujuk supaya keluar murtad, kemudian pergi sembah tok pekong mana-mana, hampir mustahil. Mereka pun tahulah. Mereka pun tahu tak boleh buat apa dah ni. Nak tengok seorang yang namanya Melayu, muda ke tua ke berapa, tapi makin duk ada dah ni tuan-tuan. Walaupun dia jahat macam mana, maksiat hari-hari semaya baik tidak sekalipun, nak suruh dia pergi masuk kuih Hindu ke kuih Buddha ke apa semua, nak suruh jadi agama tersebut dan sembuh, tak jumpa. Ataupun nak suruh dia pergi sembah pokok ke apa semua, payah. Maksudnya untuk murtad tadi tu. Makanya barangkali lah geng Iblis ni beresolusi lagu mana. Jadi orang Melayu ni disebabkan dia dah macam tu, tapi kita we will never give up. Ada cara lagi. Walaupun dia tak nak keluar murtad mensyirikkan Allah, kita guna teknik kedua. Apa dia? Mereka ni nak sembahyang, nak Islam ke, nak apa ke, nak pergi haji, nak buat sunnah, nak buat apa begitu begini, tak apa, kita biarkan. Buatlah kerja kita tu, pujuk-pujuk dia, lalaikan dia apa semua ni. Tapi untuk nak macam murtadkan dia, kau syirikkan dengan syirik akbar, payahlah. Maka kita slowly buat apa dia? Walaupun kita tak berjaya menyebabkan mereka ni murtad begitu begini, tapi kita kena pastikan mereka ni jangan tinggal apa dia? Tok bomo, pawan, dukun, tangkal, mangkal, sial majal apa semua ni. Nampak permainan tu. Jadinya kita akan jumpa ramai orang Islam Melayu kita yang soleh, baik, saya ulang selalu, solat, puasa, zakat, haji tak tinggalnya, baik begitu begini, tapi at the same time dia just okay untuk jumpa rujuk, guna khidmat tok bomo, pawan, dukun dan so on. Nampak tak keironiannya tu? Dia panggil satu pertembungan pada satu masa. Mentauhidkan Allah tapi bergantung pada perkara yang boleh membatalkan tauhid tadi, iaitu boleh menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. At the same time. Situasinya soalnya lepas maya isyak lepas ni, Pak Mat nak pergi mana tu? Jumpa Tok Bomo sebentar. Baru lepas maya isyak jemaah. Sebab pada dia benda tu tidak bertembung. Benda tu tak ada masalah. Benda tu sudah berjaya di apa nak kata? Dipakatankan, dimuafakatkan macam-macam. Nah, dinampuk jadi okey.
Ini kita kata kehebatan iblis laknatullah dalam urusan-urusan mewajahkan benda yang haram, benda yang ada unsur syirik yang begitu jelas, tapi jadi okey di mata kita. Ini kerja dia lah. Maka kerja kita pula kena jelaskan balik lah. Tak boleh tu. Benda air dengan minyak. Zulumat wan nur. Kegelapan dengan cahaya. Macam mana kita boleh gaul sekali tu? Tapi itulah yang berlaku buat sekian lama. Sebelum sebahagian daripada orang kita betul-betul sedar garis halus yang perlu dipisahkan itu. Makanya di sini kita kata, tengok muka surat 40 tu, jalan lain iblis membawa orang Melayu Islam menjadi sesat bahkan syirik adalah dengan mendatangkan tanggapan bahawa segala jenis kaedah memohon hajat, menyelesaikan masalah dan berubat melalui bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang tilik yang menggunakan jampi serapah, tangkal, mangkal dan bantuan jin adalah okey dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diwajahkan begitu. Kadang-kadang yang approve benda tu siapa? Tok Lebah juga sendiri, ustaz-ustaz juga. Tu lagi keliru kita. Sebab percampuran tadilah sinkretisme tu. Berubat ruqyah syar'iyah tapi telah dimasukkan unsur tadi pula. Tidak betul-betul yang patuh syariah. Jadi tengok zahir macam dah patuh syariah. Rupa-rupanya bila teliti balik ternyata ada campur tangan di situ dah seumpamanya. Katanya lagi, atau kalau berdosa pun hanyalah dosa kecil sahaja. Dia anggap begitu. Walah hadis-hadis, nanti kita akan tengok hadis-hadis yang ada dalam ni, ayat-ayat Quran yang dengan tegas sebut tak boleh. Memang tak boleh. Macam mana kita boleh kompromi dengan benda yang mengganggu akidah, yang boleh menyebabkan kita tak sempurna akidah tu. Bahkan ada unsur syirik yang sangat jelas. Kita tak katalah orang buat tu syirik tu, tak boleh tuan-tuan, jangan mudah-mudah begitu. Tapi unsur syirik tu jelas. Pergi jumpa bomoh, percaya bomoh bercakap benda pelik-pelik ni. Bomoh tu pula memang bomoh pure ni. Kalau pergi tu memang dengan pakaian dia tu, dengan tak baju dia, dengan tengkorak dia tu, memang bomoh lah. Kita pergi, kita percaya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah kata siapa yang jumpa ni kahin atau siapa inilah tok bomoh ke apa semua ni, dah percaya sahir atau kahin yang ni, tukar sihirnya, tukar jampinya apa semua, percaya apa yang dia kata. Kalau pergi jumpa saja tak percaya, solat tak terima 40 hari, sia-sia pahala solat 40 hari. Tapi kalau pergi jumpa dan percaya, dan of course bila kita pergi jumpa tok bomoh ni akan bercakap benda-benda gaib. Ada ni, saya nampak dah ni, ada ni hujung sana ni, ada dah, lagi 2 hari begini. Pagi ni pun ada dah ramalan. Tak tengok video Raja Bomoh teropong guna kaca. Kita. Kalau ada orang percaya kat berat benar. Nampak tak sihat lah dia. Saya consider dia ni tak sihat lah tuan-tuan. Tapi yang ramai orang percaya tu, duk ambil khidmat dia tu. Pada saya dia orang yang sudah tak sihat akal lah. Baik, apa yang berlaku kemudian? Kalau percaya kepada Tok Bomoh ni, pawan dukun apa semua, maka faqad kafara, maka setengah ulama kata kafir, boleh jatuh kufur. Tapi kufur di situ setengah ulama lain kata pula maksudnya dosa besar. Maksudnya lagi apa dia? Dosa besar, tidaklah sampai tahap keluar pada Islam lagi kalau buat dengan keadaan jahil, dalam keadaan tidak ada penjelasan macam kita ni, tapi tiba-tiba terlibat secara tak sengaja ke lagu mana, tu mesti ada ruang lah kemaafan. Tapi kalau dah tahu dah semua tu, tak apa, aku nak buat juga. Kenapa? Tak apalah nak buat juga. Bagi aku tak ada apa-apa pun. Walah hadiah ni jelas dah kita bagi tahu begini dalilnya begini. Tu dia dah pilih sendiri. Maka yang tu na'udzubillah min zalik, dikira dia sengajalah pilih perkara tersebut. Baik, setengah ulama kata kena bertaubatlah, dosa besar, tidak sampailah tahap kufur tu tak sampai. Baik.
Di sinilah kita melihat kelijikan iblis dan jin dalam menyesatkan manusia, khususnya daripada bangsa Melayu secara umum. Seolah-olah mereka sebagaimana penjajah yang paling lama iaitu British sangat memahami dan menguasai aspek psikologi, sosiologi dan antropologi agama dan sosial orang Melayu, sehingga dengan mudah mereka melaksanakan agenda mereka buat sekian lama. Ni cerita dia. Nah, maksudnya bukan saja-saja tu mari duk tengok. Tak. Jepun sebelum mari turun di mana? Jepun sampai-sampai di mana? Pantai? Di Kelantan tu lah, Pantai Sabak. Sebelum tu dah ada dah mata-mata dia bertebaran di Malaya ketika itu. Dia bukan tiba-tiba mari je. Jomlah kita serang tanah Melayu. Pergi dah ada. Bertahun-tahun dah kawan tu duduk bagi maklumat. Orang Melayu ni waktu pukul 4-5 pagi memang tidur belaka, tak bangun. Contoh. Dia orang ni kalau lepas subuh memang bangun selalu dah. Maksud semua dia data tu dah ada. Rutin tu dalam tangan mereka. Maka barulah serangan ataupun mari serang dan seumpamanya. Baik, sedangkan hal ini adalah pintu daripada pintu-pintu kesyirikan besar yang jelas lagi nyata secara dalil dan nas. Cuba perhatikan sungguh-sungguh dalil dan penjelasannya di bawah ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 748 Hijrah, murid antara murid kanan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bersama dengan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kita duk pelik ramai orang dia minat dengan Ibn Kathir, tapi dia tak berihi pada Tok Guru Ibn Kathir, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Kathir tu dia pakai bukan main lah. Oh, bagusnya begini. Dia kata, hey, Tok Guru dia ambil ilmu tafsir tu, kawan tu lah. Ya. dia tak teringat situ. Salah juga tu. Baik, kemudian dalam kitab masyhurnya, Imam Zahabi ni banyak sangat kitab lah. Antara yang paling hebat apa dia? Syiar A'lamin Nubala. Yang menghimpunkan. Tapi kitab tu bukan kitab rijal. Kitab rijal lain pula. Kitab biodata perawi-perawi hadis. Itu satu bidang khusus ilmu rijal dalam hadis. Yang memang khusus dan orang awam macam kita ni memang jarang lah akan sampai ke situ. Melainkan duk dengar-dengar begitu saja. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memang tokoh muarrikh, muhaddis. Dan dia ni karang Syiar A'lamin Nubala, satu karya macam biografi ringkas semua ulama. Berapa jilid? 50 jilid tu. Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah baru meninggal dunia 2-3 tahun sudah. Tahqiq dalam 50 ke 60 muka 60 jilid kitab tu saja. Dah banyak cerita-cerita dan juga biografi lah yang menarik tentang ulama daripada zaman dulu sampai zaman Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Baik, dia kata, dan dia ni ada sebutir kitab yang bertajuk Kabair, kitab yang sederhana besar. Apa maksud kabair? Dosa-dosa besar. Dan dia memuatkan 76 susunan berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia ikut tertib daripada dosa pertama sampailah dosa ke-76. Dia susunlah berdasarkan, tapi itu ijtihad dia lah. Tidak mutlak begitu. Cuma antara yang terbaik. Dia cuba susun ikut maratib. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, bukan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Jauzi awal sikit, lebih kurang zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, 500 Hijrah abad ke-6, pun ada kitab yang sama, tapi 70 saja dosa dia masukkan. Az-Zahabi buat 76. Kemudian ada orang tulah guna nama Zahabi dengan kitab dia ni, dia pergi pandai-pandai masukkan juga riwayat-riwayat yang pelik-pelik apa semua. Maka di situ ada seorang muhakkik daripada Syria, Muhyiddin Mistu. Dia semak balik, dia kata ni bukan manuskrip asal yang Imam Zahabi punya. Telah berlaku tahrif, dia panggil. Penyusupan ataupun kita kata penyelewengan lah. Sebab mustahil Imam Zahabi akan memasukkan riwayat-riwayat yang palsu, lemah dan seumpamanya, yang cukup karib dengan golongan sufi. Bila bunyi hadis palsu apa semua ni, tak ada geng lain dah tuan-tuan. Memang geng itu yang beri kepada riwayat-riwayat gitu. Maka bila disemak, ternyata ada seorang ulama sufi, ulama lah so-called, maka dia ni memang duk guna kitab Imam Zahabi ni, dia masuk benda pelik-pelik dia tu. Jadi Syekh Muhyiddin Mistu telah buat kritikan balik, membandingkan manuskrip ke manuskrip yang asal, dan akhirnya dia keluarkan yang sebenar. Itulah 76 yang betul. Yang kawan tu rasa 70 ke ataupun lebih lagi 80, begitulah. Tapi yang Imam Zahabi punya 76.
Baik. Kalau beli terjemahan Al-Kabair terbitan Telaga Biru, di mukaddimah dia ada cerita sikit. Tu bagus. Bagus mukaddimah dia tu. Baik, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia meletakkan dosa sihir ni, dosa sihir sebagai dosa besar yang ketiga. Yang pertama asyirku billah, yang kedua al-qatlun nafs, membunuh jiwa, yang ketiga adalah asyirku billah, as-sihr, sihir. Kemudian ada beberapa lagi yang ada kaitan dengan sihir. Sebab tu dalam Islam, sihir, tukang sihir yang memang dia mengaku dia mengamalkan sihir, memang boleh dibunuh hukumannya. Cuma dalam mazhab Syafi'i, nota kaki yang dalam kata terjemahan kitab Kabair tu, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lakukan dalam keadaan dia tak tahu sihir tu haram, maksudnya dia duk buat, dia tak tahu hukum sebenar dari sudut syariatnya, benda tu haram, dosa besar, maka dan bila ditanya, betul kau tak tahu? Memang dia kata tak tahu lah. Tok guru dia ajar begitu, dia kata dia buat. Dia pun duk cari makan cara tu apa semua. Dah berjaya dibuktikan, maka hukum membunuh tu boleh terlepas dengan dia. Tapi kalau tanya betul kau buat ni, dia kata tahu. Memang duk buat. Tahu haram tapi buat juga. Sebab apa cari makan cara ni? Memang duk suruh bayar mahal. Memang hukum membunuh. Baik. Sebut dah bos. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, menggunakan sihir dengan sengaja bagi melakukan kejahatan terhadap orang lain boleh dihukum bunuh oleh pemerintah. Bukan mazhab Syafi'i saja sebenarnya, hampir semua mazhab. Tapi mazhab Syafi'i kata kalau orang tu buat dalam keadaan yang tidak, dalam keadaan tak tahu benda tu haram tu, jahil lah. Masalah utamanya adalah kita tidak melihat pengamalan ini sebagai satu bentuk dan cabang daripada sihir yang sekaligus mempunyai kaitan dengan jin dan iblis laknatullah. Namun ia lebih dikenali dengan alasan berobat, ikhtiar, tradisi ramai orang buat, menjadi dan seumpamanya. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah gini. Antara benda yang menyebabkan bomoh, pawang, dukun apa semua ni masih hidup, masih beroperasi, diterima apa semua, sebab kita letak mereka ni dalam kategori berubat, ikhtiar, alternatif. Walhas sebahagian daripada kaedah mereka tu memang jelas guna unsur sihir, ada unsur sihir. Ada unsur sihir. Dan benda yang paling jelas, bila guna entiti ghaib, apa lagi jin iblis lah. Bila ada seruan-seruan, mantra-mantra panggil jin iblis, dan dia pula jadi tanasuh arwah, dia pula jadi hatu tu masuk, mungkin dia menyamar. Setengah tu buat live FB dah sekarang ni. Tak takut tuan-tuan. Sebab pada masyarakat kita benda tu tak salah. Tu masalah. Sebab tu dia berani. Kalau semua orang duk kata ni tak betul, syirik belaka, mana dia berani? Lagilah dia tak boleh cari makan. Tapi masalah masyarakat kita, tengok kawan tu duduk macam masuk hatu apa semua. Ni yang kita cari ni. Ini yang jadi ni, hatu tu balik tu. Kita nampak benda tu satu kelebihan. Betul lah tu. Saya pernah tengok sendiri lah. Tebo-tebo jadi kuat, duk merau-rau. Kita kata lah luar biasa ni. Hatu dalam masalah karamah wali ni memang masalah. Memang masalah. Cara orang kita faham konsep-konsep tersebut, karamah, wali, perlu diperbetulkan. Sebab macam-macam mana pun, ni konsep yang duk ada dalam perbahasan akidah Islam. Kita akidah duk bahas benda ni. Wali, tentang karamah, tentang ma'unah, apa dia lagi? Ilham, benda-benda begitu. Tapi telah diluaskan dalam masyarakat kita ni sampai jadi kalau nak bagi contoh tu, mungkin ada orang beri cerita pada saya, pada kita, semalam aku jumpa Tok Syekh ni hebat. Lagu mana? Dia ni bila berzikir ni, tiba-tiba muka tu nampak jadi macam beruang gitu. Kita kata hebat ke apa dia? Tu setan tu Syekh. Tu bukan hebat tu. Tapi pada setengah orang benda tu hebat. Sebab luar biasa. Nampak tak? Dia letak benda luar biasa tu hebat selalu tak? Ni tak Dajjal mari lagi ni tuan-tuan. Mari Dajjal. Tak tahu. Mari Dajjal tunjuk.
tunjuk ni sikit je habis. Itu misalnya kita ni, kita meletakkan keluarbiasaan. Dia ada konsep sakti. Zaman Hindu Buddha dulu, manusia biasa ada sakti. Bila dewa-dewi ni apa semua. Apa dia jadi dewa-dewi? Ada kesaktian. Lebih lah. Kalau orang gagah biasa makan mutah hantu. Jadi badang. Kuih kuring tapi tak gagah. Beramal dengan ayat sekian jadi kebar. Dia nak benda lagu tu. Tu yang duk selak, yang duk beramal, yang duk apa tu. Sebab nak ada. Nampak orang perempuan mana panggil terus. Ini selalu. Dia nak benda lagu tu. Pada pandangan dia hebat. Ni orang-orang hebat, orang besar ni. Janganlah dia tu. Kalau kita backwah, maksudnya buat kenduri ni tak panggil dia. Kalau panggil standby berapa? 5 pinggan nasi dia sore. Itu bukan kelebihan, itu pelahat tuan-tuan. Itu bukan satu. Ni dah. Dia mana begitu. Mentaliti psyche orang Melayu kita ni. Yang zaman dulu duk tinggal tu ada lagi benda lagi tu. Dia nak kelebihan. Dia bukan kata lebih. Ingat Quran 30 juzuk. Ingat hadis lah ada. Tu biasa. Ni terbang ni. Baca ayat sikit boleh terbang. Ni. Apa gak sungguh kita ni. Jadi nak betul balik. Itu bila Syekh Dr. Said Kamali mari. Tak ramai orang sambut. Orang yang mengaji je lah. Dan ulama daripada Maghribi. Quran, hadis, syair Arab. Allahu Akbar. Dia bercakap fusahah. Kita tak kerti Arab sikit pun, bila dengar tu boleh faham sikit-sikit. Sebab dia guna fusahah. Nah, dah kalimah dia tu dengan Quran, dengan macam air. Dia cakap biasa pun. Dia keluar hadis, keluar Quran. Ni. Bagi orang kita benda tu, tak ada apa. Tapi kalau duduk, semalam, duduk tidur, tiba-tiba keluar cahaya. Semalam saya sakit perut 3 pagi. Lalu rumah Tok Guru. Lari jauh, nampak cahaya. Allahu Akbar. Tok Guru duk main WhatsApp rupanya. Nampak cahaya. Dari benda-benda begitu. Orang kita minat. Jadi, nak betulkan mentaliti tu lah ni. Bahawa hebat dalam Islam ni bila menguasai Quran dan Sunnah. Bukannya berzikir 40,000 sehari, 50,000 sehari, semaya jemaah dok, semaya Jumaat tak pergi. Tu tak kira tuan-tuan. Hebat tu ayah ni buat apa? Tak pernah sepanjang hidup dia 30-40 tahun ni mereka zikir Allah, 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 Allah 50,000 sehari tak kurang. Contoh. Semaya jemaah pergi sama kau. Payah tu nak jumpa tu. Jumaat. Jumaat pun payah tu. Lagu mana? Lagu mana jadi hebat tu? Tapi itu standard. Nampak tak? Nak betul benda ni. Pemikiran ni payah ni. Kita duk mengaji Quran, hadis, Sahih Bukhari, Muslim. Tak siapa lagi mereka ni. Kita bersedia terima yang Sahih Bukhari, Muslim, tafsir apa semua ni hebat tadabbur Quran. Sebab kita betul dah kepala otak ni. Mindset. Mereka ni hebat apa dia tadi tu? Terbang sana, terbang sini. Tu hebat mereka ni. Letih dah tuan ni. Orang pergi Mekah, pergi cari tempat-tempat yang terbukti dalam syarak, yang ni dalil ada kelebihan. Duduk dalam Masjidil Haram, iktikaf, solat sunat sama 100,000 di luar begitu begini. Tu kita cari. Mereka pergi Mekah, pergi cari tempat-tempat keramat. Panjang tu. Bukit apa? Jabal Rahmah. Kata makcik, Allah, sejam naik turun tu. Umur 60-70 tu ni, apa gaji sangat? Jodoh apa lagi? Dia kata tidak untuk saya, untuk anak cucu ni yang tak jumpa jodoh lagi. Kita kata pergi doa dalam Masjidil Haram lah. Tempat tu, mustajab tu. Tengok. Allahu Rabbi. Cerita ayah saya. Cerita ni tak betul lah. Cerita tak betul. Seorang tu Haji ni, dia nak bagi orang kampung ni dengar cakap dia ni. Niat dia baik. Dia nak suruh orang ni dengar lah budak-budak muda ni
Dia ajak semayang pergi. Maksudnya dia baik lah. Jadi dia mikir lagu mana nak buat. Bila dia tegur biasa ni, orang tak endah. Jadi satu hari dia rancang. Lagu mana? Di Kelantan kan, bah SKMK. Bah lopak-lopak ni, bah loceng ni. Gitu. Dulu saya lah, kecil-kecil dulu. Kalau loceng. Jadi waktu peak hour pagi ni, dia tunggu. Dia tepat. Bila ramai orang duk tunggu di bus stand ni, dia pergi. Dia naik last sekali. Orang naik bah penuh dah, dia pun naik last sekali. Jadi bila dia naik last sekali, orang kenal lah dia kapun tu belakang. Tok Ayah lah, Tok Ayah. Dia naik duduk depan dia, tak bercakap dengan orang. Dia duduk berzikir. Duduk berzikir. Nah, sampai depan tak berapa kilometer, dia pun tekan loceng berhenti. Dia berhenti turun, dia pun tahan taksi. Taksi di Kelantan ni bukan beca ni. Kereta sewa pun kita panggil kereta sewa, kita panggil taksi. Taksi ni beca tu. Kereta sewa. Dia tahan. Dia suruh kereta sewa ni lalu shortcut pergi pintah jalan yang akan bah ni lalu balik. Dia pergi tunggu situ pula. Bah yang sama ni. Faham tak cerita ni? Jadi bila bah tu lalu situ, driver bah terkejut. Mudah nak jadi Tok Wali ni tu. Mudah je orang Melayu ni. Jadi berhenti situ, naik balik. Orang atas bah lepas tu naik, dia tak buang apa-apa. Naik duduk senyap. Bermula hari tu Tok Ayah ni telah jadi Tok Wali. Maka lepas tu orang kampung kata kalau Tok Ayah panggil kau kampung mu jangan tak dengar. Jadi lepas tu mulut masing dia orang jadi tarung ke dia. Tu ceritanya. Lebih kurang cerita dengan orang yang berkahwin dengan ada bini daripada alam bunian. Lebih kurang tuan-tuan. Saya duk perhati pattern sama. Semuanya marketing belaka. Marketing. Cerita orang kahwin dengan bunian ni. Kita dengar semua kan. Kalau duk baca Mastika tu apa ada lah. Tiap dalam seminggu, tiap malam Jumaat, dia duduk dalam bilik dia tak keluar-keluar. Isteri dia berkata, tak boleh kacau lah malam ni, malam bini ala bunia dia tu. Dia duduk dalam bilik tu keluar, pagi esok baru keluar. Dia masuk lepas isyak kat, keluar esok lah. Lepas tu duduk bau lah, kemian lah, bau bunga melor lah, macam-macam lah cerita. Tapi hot shock sekali bila? Musim raya. Musim raya ni dia pergi beli di pasar. Baju raya, kain apa semua. Orang tanya untuk siapa tu nak kau 2 bulan lah. So, satu ni untuk bini di rumah dah lah. Satu lagi untuk bini di alam bunian. Kita tak mikir kau orang di alam bunian pakai kain kotor macam kita. Tu. Nah, rupa-rupanya tak ada benda lain. Dia nak katanya aku ni ada kelebihan. Bini aku ala bunian ni, duk wi aku macam-macam kelebihan ni. Jadi mu ni ada penyakit kau nak berubat ke apa, marilah jumpa aku tu. Ya, nak hidup je benda ni. Ni cerita ni, nak cari makan. Allah. Hidup pattern tu sama, kita perhati. Sama. Nah, bunian ni mana ada tuan-tuan. Kalau kita ngaji Quran Sunnah tu percaya pada bunian ni ada jin. Jin iblis belaka. Dah. Baik. Banyaklah nak bagi cerita lagu tu. Itu saya buat satu pilot test di 5-6 kuliah muslimat saya tanya lah. Ibu-ibu sekalian, siapa yang pernah ada experience dengan bunian? Baby dalam perut kena ambil ni. Ni kata ada, ni ada. Ramai lah. Hampir setiap kuliah muslimat mesti ada. Okey, itu soalan pertama saya. Soalan kedua. Hajah tadi yang kata kes hajah tu berlaku tahun bila? Ni 60-an, 70-an, 90-an. Ni kakak dia, ni nenek dia, ni orang kampung dia, ni kawan sekolah dia. Diri masing-masing tak ada. Seorang pun tak ada. Setakat yang saya duduk tanya tu. Semua orang lain berlaku. Satu. Yang kedua, tahunnya tahun lama-lama. 60-an, 70-an, 90-an. Saya kata, minta maaf, tak ada ke kes 2000 dan ke atas? Tak ada. Baby hilang ni, cerita baby hilang lah perut ni. Jadi, saya kata, perasan ke tidak? Selepas tahun 2000 dan ke atas, selepas Mastika kau baca Ria ni tak berapa dapat sambutan dah,
Cerita-cerita lagu ni dah makin kurang dah, tak ada dah. Dia pun tak ada jawapan. Saya kata betul ke tidak ni? Kata dulu duduk dengan semua, sekarang tak ada dah. Semenjak baby dalam perut ni boleh scan sampai bukan 3D 4D dah. Boleh tengok dengan muka-muka sama dengan muka ayah, muka mak dah sekarang di scan tu. Tak ada. Semenjak kita kata teknologi hospital dalam bab beranak ni, semakin canggih ni, tak ada dah baby hilang daripada perut. Dulu Allah hampir ada semua cerita baby hilang. Mengandung-mengandung hilang. Ada dengar tu 3 hari ni? Tak ada. Kemana bunian-bunian ni semua pergi? Dia tak minat dekat ambil baby Melayu ni. Baby tak minat. Lepas tu yang hilang pula baby orang Melayu saja. Cina, India tak pernah ambil. Kalau nak kira comel ke apa yang ambil orang Cina tu? Ada benda-benda begitu. Kalau kita guna akal sikit, Allah Ta'ala nak suruh dalam Quran ni, mak kita ragulah macam mana cerita ni boleh membantu. Dan biasanya orang yang baby hilang ni pun boleh jadi tok bomo merawat orang juga. Rasa ke tidak? Dan dia duk katalah baby dia ni sebulan sekali mari ziarah. Dia pun duk beli baju bui lah. Pattern sama tuan-tuan. Sama. Dan kita tak nafilah dia ada ilmu-ilmu benda-benda pelik dia tu ada. Tapi cerita dia supaya benda tu jadi tu lah gitu. Kita pun lagu mana? Saya tanya Dr. Khadir, ni dia TC PhD dia sihir dalam Kutubus Sittah. Hadis-hadis pasal sihir dalam Kutubus Sittah ni. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi. Dan dia pun memang terlibat dengan Darus Syifa. Bila anda cerita, anda punya ni lah pandangan kita ni, dia kata ada Syekh, dia kata memang ada satu rasukan jin ni, dia masuk perut. Dia masuk dalam perut dan dia kembungkan perut tu jadi macam orang jadi macam mengandung lah, orang perempuan. Dan cara rawat dia kata duduk dikung baca Quran, jin tu keluar terus perut kempis. Dan dalam konteks dalam konteks perubatan ni pula, sahabat kawan-kawan saya yang doktor ni kata memang ada dia panggil terma false pregnancy. Angin kau lagu mana kau masuk dalam perut tu. Orang dulu-dulu mana scan apa semuanya. Dia pergi kepada bidan tu pegang-pegang, ni 3 bulan dah ni, 4 bulan. Dia nampak perut bucik dia pegang. Maka benda tu tidak macam hari ni scan betul-betul nampak dalam perut tu. Dulu dia pegang. 3 bulan ni, 4 bulan. Jadi tiba-tiba hilang. Nah, cuma yang saya masih lagi duk cari jawapan apa dia? Kalaulah didakwa yang bila perut jadi gemuk macam mengandung tu adalah sis ataupun ketumbuhan ke air ke apa, macam mana benda tu boleh tiba-tiba hilang? Itu masih lagi saya duk cari jawapan lah. Kalau kata angin jin masuk rasuk tu kita boleh terima, ataupun yang tadi kita kata benda-benda begitulah. Tapi untuk sebutir baby hilang yang sudah flesh and blood 9 bulan sepatut beranak esok hilang daripada perut. Itu masih lagi wallahu alam lah. Nak kata wallahu alam tu pun secara saintifik memang tak boleh nak terima tuan-tuan. Baik. Tapi itulah cerita-cerita yang sangat masyhur di kalangan masyarakat kita buat sekian lama. Kita pergi ngaji mereka tanya, ada kau lagi ni? Tak ada. Hatu sana tak minat ambil baby lah perut. Dah seumpamanya, tak ada. Dan hantu-hantu sini pun tak pergi sana. Tak ada pasport kau lagu mana, wallahualam. Yang sana pun Dracula lah, werewolf apa semua tu tak mari sini. Kadang-kadang kita nak tengok juga kok dia sesak mari sini. Ada. Dia benda tu sebenarnya produk budaya. Jin iblis belaka dan produk budaya dia panggil. Kita lah yang menjenamakan, kita lah yang bagi nama, kita lah yang rupa bentuk dia lagu mana. Maka lama-lama dia pun jadi satu doktrin dalam masyarakat. Jadi akidah lah. Baik, katanya lagi di sini, tanpa sedar sesuatu perkara yang dikaitkan dengan jin dan iblis secara langsung atau tidak langsung adalah bermatlamat agar kita sebagai manusia khususnya muslim akhirnya syirik kepada Allah. Tu saja matlamat utama dia.
Maqasid dia tu, maqasid iblis ni tak ada lain lah untuk kita syirik pada Allah Ta'ala secara jelas ataupun secara halus. Bermula dengan syirik kecil, khafi ataupun asghar. Setengah istilah guna asghar ataupun khafi. Kemudiannya seperti kagum dan memuji kehebatan bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang tilik ini kerana keberkesanan mereka dalam menyelesaikan masalah yang pelbagai, terutama dalam berubat penyakit itu dan ini. Meskipun kaedah mereka tidak patuh syariah. Orang tua-tua, orang-orang di belah Pantai Timur sembang, kita kecil ni duduk dengan orang tua bersembang. Allah tok bomo hamba pergi semalam, dia kata hebat. Kita naik atas rumah tu, duduk tak dan buka mulut lagi, dia pun kata tahu dah hajat nak mari tu. Oh dia kata hebat sungguh. Si Pocik B ni pula kata biasa tu, hok hamba biasa pergi ni tak ada naik atas rumah, masuk pintu pagar tu. Tahu dah. Nampak tak? Jadi benda-benda begitu bagi masyarakat kita adalah kelebihan, kehebatan. Pada kita yang duk mengaji Quran Sunnah tuan, ni lain macam ni. Tak setan, iblis dua tu. Ataupun dia kata rupanya friend Facebook kita. Kita duk tulis hari ni nak pergi jumpa, ada masalah. Dia check hari ni pagi ni duk minum air di kedai mamak tu kan. Macam mana tahu? Rupa tengok Facebook, kita duk tulis belakang. Dia tahu lah. Ada begitu. Tapi nak katanya itu mentaliti masyarakat kita. Bila kita jumpa, ni bukan orang lain, ahli keluarga saya sendiri lah. Saya dengar lah. Dia kata pergi jumpa tu mama tu ayah saya kata hebat apa, ngekembangnya, tak tutup auratnya, semaya bel atau tidak, tak tahu. Dia tu suci tak suci, mandi wajib ke gapo, aku tak tahu. Tapi disebabkan cakap ni begini ni mari sini. Bagi masyarakat kita, itu apa bisor? Dia kata bisor apa? 500, 1000, 1,500, 2,000 bayar. Allahu Akbar. Dibodohkan oleh iblis laknatullah, pitih pun habis. Kalau bagi free tak apa juga. Dah. Tu okey lagi pergi jumpa Tok Bomo, nak cari nombor ekor. Tok Bomo pun builah nombor ekor. Allah, dia tak fikir kalau Tok Bomo tu tahu dia ketika dulu, kaya lama dah dia tak jadi Tok Bomo. Logik mudah saja. Ada. Dia kata dak, pantang ilmu saya tak boleh ketikam. Kena bagi pada orang. Waktu okey lagi saya pernah jumpa cerita apa dia? Pergi jumpa Tok Wali di Kelantan ni. Tu kata masalah pewalian ni. Ada tok ayah sekian dia anggap sebagai Tok Wali ni. Ada orang ni pergi minta nombor ekor kata ayah ni. Jadi dia jumpa Tok Wali ni sebab apa? Karamah dia ada tu, kita nak main nombor ekor ni boleh pergi minta. La ilaha illallah. Penuh Melayu tu. Tu. Dia dengan bangga pula cerita, semalam jumpa tok ayah. Memang ni ada, tahu dah dia marah tapi nak minta juga. Tanya tok ayah nombor berapa? Waktu dia menyupoh, dia mencarut. Tengok jumpa mung tu. Waktu dia balik, tengok apa dia? Dia kata pelik kereta, pelik motor dia. Tak tiket, dia kata tak ada, lambat lepas tu. Bila tengok nombor keluar tu sama nombor dengan nombor motor dia tu. Keramat tu ayah. Dia ayat dah tapi dia berkiyah. Ataupun lah tu. Allah Rabbi ya Karim. Bodoh, memang jadi bodoh. Bodoh dalam arti kata jahil lah. Bodoh zulmat jadi. Kerana tak jelas bahawa benda tu tipu daya iblis berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Baik, katanya lagi di sini. Mereka dalam menyelesaikan masalah pelbagai, terutama dalam berubat penyakit itu ini, kemuncaknya manusia ikut dan percaya setiap kata mereka, meskipun perkara yang disuruh adalah jelas bertentangan dengan syariat Islam, khususnya akidah tauhid. Ini bahaya. Situasi kalau nak bagi contoh, seseorang na'udzubillah
diuji Allah dengan sihir. Kena sihir oleh tukang sihir A. Tok Momo apa? Dia nak berubat ni, dia pergi jumpa dengan Tok Momo B. Dua-dua guna ilmu hitam. Dua-dua guna ilmu sihir. Dia kena sihir ke A. Dia nak berubat, dia pergi jumpa dengan tukang sihir B. Dalam setengah keadaan, boleh sembuh. Tak nafi. Tapi boleh sembuh tu menunjukkan bahawa benda yang dia buat tu okey ke? Dari sudut syarak, tidak. Haram. Tetap haram. Dosa besar dia. Wajib taubat atas dia. Kalau dia sembuh betul dengan tidak ada kesan sampingan ke apa semua kita begini, contohnya dia diganggu oleh tukang sihir A ni, kawan tu atas 2 ekor jin. Tukang sihir B merawat, jin sama jin lawan, berjayalah sembuh dia lagu mana, maka sembuh dah kata. Panjang umur, mengaji sikit, sempatlah taubat apa semua. Yang kita risaukan situasinya lagu mana? Kena sihir dengan tukang sihir A, kemudian pergi minta tolong ataupun berubat dengan tukang sihir B. Tukang sihir B bagi syarat, nak ilmu saya jadi, kena buat begini. Contohnya, pernah disebut pada saya oleh sahabat yang memang perawat ni, dia punya Tok Bomo ni suruh makan abu mayat orang bukan Islam. Buat ke tidak? Buat, nak sembuh. Adanya lagi apa dia? Nak dapat ilmu sekian-sekian ni, kena makan kepala tai. Macam mana bila nak berak tu, nak sebut kotor, dia jadi benda syirik ni, dia mesti kotor, dia mesti jijik, dia mesti lagu tu. Sebab apa? Iblis ni nak letak kita punya nilai ke manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ni paling low sekali. Ni fitnah iblis ni dalam bab ni. Jadi nak dapat ilmu kebal ke, ilmu gaib ke, ilmu gapo, ilmu mengasih ke apa gitu begini ni, ustaz mana mengajar cenua boleh lah apa pening kita tuan-tuan. Kita duk mengaji akidah gapo, nak tinggal benda tu. Mari dia boleh belaka. Ilmu belaka. Sudah. Tengok kitab dia mengaji Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Terjemahnya apa dia? Kitab sihir tu. Kitab memang orang nak jadi itu ke sihir, memang duk mengaji kitab tu. Boleh pada orang kita sebab terjemah dari tulisan Jawi, kitab muktabar, kitab muktabar belaka. Pening banyak lah. Ni bahaya kitab Jawi dulu ni, bab masyarakat bukan semua boleh baca kitab zaman tu. Dia kira semua tulisan Jawi serupa tulisan Quran, kitab belaka. Padahal zaman tu novel Ucah pun tulisan Jawi. Novel-novel yang mengarut tu tulisan Jawi. Dia tutup sikit cover tu. Dak baca kitab ni. Apa novel? Dah ada di Pustaka Negara Malaysia, ada sipel lagi. Jadi apa? Dia nak ilmu, dia akan bagi syarat-syarat yang pelik-pelik yang udah. Tinggal sembahyang band ni biasa. Tinggal sembahyang band ni syarat yang paling low lah. Ni ekstrim lagi ni. Nak berak tu kat tai keluar tu, atek sikit, atek lidah. Baru jadi. Buat ke tidak? Buat kan nak kebal ni. Nak kebal, nak boleh meraih, nak boleh orang tengok jadi terpukau. Buat. Itu tak masuk lagi duk hafal mantra-mantra. Syatati apa semua tu. Ni. Benda begitulah bergelumai masyarakat kita. Yang kita cuba nak jelaskan, bila Quran hadis mari, benda itulah yang kena tinggal. Tapi dia gejah jadi sekali. Jadi nampak, boleh, tak ada masalah. Ni kita panggil. Hebatnya, iblis laknat Tuhan. Baik, tiba-tiba satu persoalan besar lagi muncul, iaitu apakah selepas lebih 1000 tahun kaedah, pendekatan dan manhaj pengajian akidah di alam Melayu gagal melahirkan umat Islam yang bersih akidahnya daripada segala perkara yang boleh mencederakan malah membatalkannya. Sini pada waktu saya tulis ni memang niat saya nak kritik aliran Asy'ariyah. Sifat 20. Ketika ni sebab pada saya macam gagal. Setelah sekian lama alam Melayu ni duk mengaji sifat 20 Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayyan sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan mutakalliman itu. Tapi akhirnya tidak. Masyarakat masih lagi tak jelas syirik tu apa-apa. Sedangkan masyarakat pasca Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah jelas benda tu. Siapa yang berasal daripada Sabah Sarawak boleh tahulah situasi di sana.
sahabat saya hantar gambar tok dia meninggal dunia. Nah, balik rumah, pokcik mokcik dia buat satu tempat, rumah kecil di hujung, di hujung gitu, buat satu rumah kecil, letaklah apa-apa benda situ. Bapa, nanti roh nak balik duduk dalam tu. Kata saudara. Pada dia percaya ni orang Islam dah ni, bahawa roh ni lepas duduk dalam kubur tu, nanti dia nak balik, dia tak ada tempat nak duduk dah. Kursi dia, meja dia, apa semua, katil dia orang lain ambil belakang dah. Dia akan bagi duduk dalam sarai tu, macam hak Cina punya merah tu lah, duduk dalam tu. Lepas tu dia hantar pula, ni gambar apa panggil, Nissan. Gambar Nissan. Lagu mana? Luki pakai serbai janggut. Luki gambar orang. Gambar orang. Saya berkata, Syekh, tak ada cara lain dah. Kita perlukan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kita perlukan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab di Sabah Sarawak, barulah clear belakang. Kalau tidak, duk anjur begitu. Dia tahu kadang-kadang benda tu tak boleh. Orang majlis agama tahu, tapi tak boleh tegur. Sebab benda dianggap tak apa. Sebab kaedahnya, tadilah, benda boleh buat, apa masalah. Benda Nabi tak larang, tak ada apa. Itu kaedah yang membenarkan segala benda tu berlaku. Dalam masa sama, kita pun tak nafi dakwah tu perlukan tadarruj, berperingkat dan hikmah. Tapi kita ni berapa puluh tahun dah Tuhan merdeka. Islam hari 1000 tahun dah, nak tadarruj lagu mana lagi? Sepatutnya ada penguatkuasaan. Bukannya tak ada majlis agama belakang ni. Itu benda-benda begitu. Nah, jadi masa ni saya fokus itulah. Tapi setelah beberapa tahun, daripada tahun 2000 tadi, 2020, 2019, kemudian lama-lama kita pun baca sikit, kawan dengar banyak ni, jumpa isu sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya bukan Asy'ariyah per se secara khusus. Tapi kalau konteks alam Melayu, Asy'ariyah yang sudah contaminate. Asy'ariyah sifat 20 tu yang disyarahkan oleh golongan yang kuat pengaruh batiniyah. Itu jadi celaru habis licin tu. Sebab kalau ikut Asy'ariyah yang betul, kita tu tengok Ummul Barahinnya, apa semua, tak bincang benda-benda lagu ni. Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7, segala falasifah, benda pelik-pelik memang tak ada dalam maraji' dan masadir Asy'ariyah yang asal. Dalam kitab-kitab Abul Hasan Asy'ari, maqalat Islamiyin dia, tak ada belaka. Dia punya Al-Ibanah, tak ada. Termasuklah kitab sifat 20 kemudian, Ummul Barahinnya, Jawharatul Tauhidnya, tak ada. Tiba-tiba mari alam Melayu ngaji sifat 20, jadi Tok Wali, jadi ahli naubah, jadi Wahdatul Wujud, Martabat 7. Mari mana ni? Maka bila kita perhati baca balik, tengok kajian-kajian berapa Prof. Abdul Fattah Harun Ibrahim almarhum, dah berapa orang lagi baru sedar rupa-rupanya versi Islam yang mari di alam Melayu, walaupun guna je nama Asy'ariyah sifat 20, gunalah Syafi'iyahnya, gunalah nama apa, tasawuf Ghazali Juwaininya, tapi wa fil haqiqah pengaruh batiniyah wujudiyah yang duduk bincang Wahdatul Wujud, Martabat 7, Nur Muhammad, Ilham Zauqi, berapa pelik-pelik ni lebih kuat daripada yang betul-betul Asy'ariyah yang sebenar. Situ duduk. Bila tengok balik patut menjadi pelik ni. Saya tanya ramai lah, saya tanya. Macam mana ni? Ngaji kata ngaji ilmu kalam Asy'ariyah. Kita ilmu kalam Asy'ariyah tak ada benda-benda lagu tu. Yang asal tu. Ibrahim Laqaninya, Al-Imam Sanusi tu yang Ummul Barahin, tak ada benda tu. Mari mana ni? Dia orang pun tak boleh jawab. Dia kata ni akidah sufi. Akidah sufi. Mari mana pula ni? Nampak keliru ya. Jadi bila terkait, muncullah sahabat kita Ustaz Nodruh apa semua tu. Barulah saya pun patutlah. Kita duk ingat betul-betul ni rupanya ada benda lain. Tu cerita lain pula tu. Kena apakah aliran batiniyah dan wujudiyah. Wujudiyah apa nama ni lah, Wahdatul Wujud apa semua ni. Dan al-batiniyah ni kalau tu ikut Profesor Abdul Fattah Harun, dia ada dua.
Yang mari asal daripada Jawa lama, Islam kejawen apa semua ni, yang memang dari sini, dari alam Melayu ni, dan yang mari daripada Ibn Arabi, melalui Hamzah Fansuri apa semua ni, mari sini ya duduk sekali dua tu. Oh, pening molek. Kau import ni satu, kau asal ni satu. Mari duduk sekali sebab lebih kurang sama. Dia ada kitab Gontoloco, ni Jawa lama ni. Nampak dia macam nak Islam, tapi sebenarnya dia bila dia masuk Islam tu dia tahrif habis. Dia pusing habis segala apa ayat Quran tu. Kitab Gontoloco, dan mereka guna istilah-istilah yang lucah dalam membahas tu. Ada gambar Muhammad begitu begini mencapai tahap fana itu bila bersama dengan perempuan daripada jimuk barulah mencapai tahap apa benda ni. Nak mengaji ilmu ni, tok guru besar dia apa dia? Ahmad Laksmana. Buku dia Hakikat Insan tu diharamkan oleh KDN, tapi telah dijawab oleh Prof. Abdul Fattah Harun lah kitab tersebut. Kitab itulah antara kitab yang menggabungkan dua kesesatan yang begitu hebat tu. Mari daripada Jawa asal ni, dan mari daripada aliran wujudiyah apa nama Akbari, yakni daripada Ibn Arabi dan seumpamanya itu. Takut sini duk claim kata dia ni Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah gitu begini. Kita duk kata pelik ni, bagi tak ada dalam Quran Sunnah ni. Tu kita kata memang betul dari awal lagi saya duk tengok apa. Dan penekanan terhadap hafal Quran tak ada. Kalau saya nak pergi lebih lagi tuan-tuan, sepanjang saya dah baca biografi ulama-ulama Melayu, nak cari ulama Melayu yang disebutkan dari umur muda lagi dah hafal Quran, kenyataan tu payah nak ada. Mungkin sebahagian mereka memang hafal Quran, tapi bukan budaya. Kalau baca biografi ulama-ulama Arab dari awal lagi 9-10 tahun settle Quran. Hatta Said Qutb yang ramai orang kata macam-macam tu pun umur 10 tahun hafal Quran dah tu tuan-tuan. Jangan main. Yang dia dikatakan bukan ulama apa semua, dia muadib lah, sastrawan apa semua tu. Maksudnya tradisi tu. Tapi nak cari tradisi hafal Quran yang betul-betul subur di Malaysia ni, bila Mufti Haji Noh, Mufti Haji Noh daripada Kelantan tahun 30-an pergi Mekah hafal Quran. Barulah balik tubuhkan apa nama JAKIM sekarang ni, Darul Quran tu, masa tu di Masjid Negara. Tunku Abdul Rahman panggil Mufti Haji Noh ni untuk jadi mudir pertama masa tu. Anak murid pertama dia tu lah Hasan Din lah, Harun Din apa semua tu. Tu batch pertama. Nak kata tradisi hafal Quran di pondok apa semua memang tak ada. Tu belum lagi masuk tafsir Quran 30 juzuk. Berat lagi. Terjemahan hadis Sahih Bukhari Muslim baru ada zaman Dr. Zubakri jadi menteri, selengkap 30 Sahih Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia lah. Tulisan Jawi tak ada. Jauh. Dan ini fakta-fakta ni menunjukkan Islam jenis apa yang sampai ke alam Melayu ni. Dan rupanya benda itulah yang berlaku di India. Di India ni itulah Islamnya, falsafahnya, sebab dia lekat dengan Farsi banyak benda-benda hikayat, benda falsafah pelik-pelik, cerita pelik-pelik apa semua ni. Dia ambil lah pengaruh-pengaruh tamadun lama sampailah ke Greek kuno apa semua tu. Pantheismnya, wahdatul wujud apa semua tu. Pantheism macam-macam lah. Tapi India berubah bila muncul seorang tokoh mujaddid. Apa dia? Shah Waliullah Dahlawi. Bermula lepas era dia lah, dan dia ni beranak tahun lebih kurang dengan Syekh Muhammad bin Wahab. Sama tahun bahkan. Nak cek balik tahun 1700 lebih. Lepas dia lah dia bawa reform, bawa nuansa Quran dan hadis ke India. Daripada lepas zaman dia lah munculnya madrasah Ahlul Hadis dan juga Deobandi ke apa semua, tapi yang fokus pada kelahiran keilmuan dalam bidang Quran dan hadis. Dan yang falsafah tu dah mula kurang, akhirnya jadi golongan sesat macam Berelwi apa semua tu. Dia bukan arus perdana. Kita belum ada mujaddid itu lagi masalah. Yang boleh tukar apa nama kita panggil peta fokus pengajian Islam di Malaysia ni, supaya betul-betul fokus kepada masih hidup campur aduk, tolerate banyak sangat gitu gini. Jadi walaupun balik dalam bidang hadis sekalipun, akhirnya bidang hadis yang duk mendukung
Benda-benda lagu tu ada. Kita jadi pelik, mana ni? Tengok dia buat master PhD pun dengan ustaz-ustaz kita dah kalau kira tu. Tapi dia punya jiwa tu minat kau tu lagi. Jadi dia guna ilmu hadis dia tu untuk backup balik benda yang dia minat tersebut. Open ni banyak kita ada. Benda hak jelas tidak boleh dikuatkan disebabkan begitu begini, syahid situ syahid sini, syawahid mutaba'ah capu-capu banyak boleh jadi hasan li ghairi. Sudah. Ada kaedah dia capu jadi naik hasan li ghairi. Boleh teknikal dia boleh hejab gitu. Tu tuan-tuan. Jadi akhir sekalinya soalannya, apakah kita gagal melainkan umat Islam yang berasa jijik, kotor, alergik terhadap dosa yang namanya syirik pada Allah dan segala macam perkara yang memungkinkan perkara tersebut terjadi. Dalam masa yang sama, kita tidak dapat nafikan selepas Islam datang ke alam Melayu, bangsa Melayu mengecapi perkembangan tamadun dan peradaban yang paling unggul dan agung sebagaimana tamadun-tamadun Islam lain di timur dan barat. Tak boleh nafi. Material postmodern hebat, tapi dalam masa sama hebat tu, benda ni tak beres. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Allahu Akbar. Habislah bab 2 kita. Ada soalan kah? Nak ngundi ke bahasa? Tak. Macam mana? Kalau ulama tak apa, kita macam mana boleh lain kita kuning, Macam mana? Kita kuning. Ada. Kita boleh lain kita kuning. Baik, tradisi lah. Sebab zaman tu kita kena faham, sampai abad 5 Hijrah, masa tu keilmuan hadis merudum. Dalam peta perkembangan intelektual Islam saat anda baca tesis Dr. Umar Muhammad Nur, dia jelaskan sampai ke abad ke-5 Hijrah, keilmuan hadis ni stagnan dan merudum. Maksudnya tak muncul tokoh-tokoh yang dia tokoh ada tapi dia tak jadi satu fenomena dah zaman tu. Tak lahir dah kitab-kitab baru apa semua, benda-benda baru apa semua. Kemudian masa tu peralihannya mula muncul golongan-golongan falasifah ni daripada Maghrib, daripada Maghribi ataupun Andalus, Ibn Arabi and the gang. Bila muncul geng ini, Al-Ghazali telah berhadapan dengan golongan ni zaman dia. Tu munculnya Tahafut Al-Falasifah. Kitab-kitab dia ada jawab dah tu. Ihya Ulumuddin ditulis untuk golongan-golongan ni lah. Sufi yang melampau dengan golongan batiniyah. Fadaih batiniyah. Dia tulis satu kitab khas untuk menjelaskan ni kejahatan golongan batiniyah zaman tu. Menteri zaman dia tu Nizamul Muluk yang duk backup Al-Ghazali untuk jadi profesor apa semua tu, kira macam murid Ghazali ke kawan baik ke lagu mana, peminat dia, dibunuh oleh golongan batiniyah ni. Situasi zaman tu. Jadi, tu masa bila? 500 Hijrah, 700 Hijrah lebih kurang, muncul gerombolan Ibn Arabi, Ibrahim Qurani, dan golongan dia panggil Sufi Falsafi ni makin berkembang. Dan akhirnya mendominasi masa itu di Mekah. Ramai tarikat-tarikat Sufi semua duk cakap pasal benda-benda falsafah. Pada masa itulah Islam di alam Melayu baru nak berkembang, dan barulah orang di alam Melayu ni hantar orang untuk ngaji di Mekah. Bila zaman tu dia pergi jumpa Tok Guru yang lagu tu belaka, jadi yang macam tu lah dia buat balik. Kalau tengok dia punya tu abad ke 16, 17, 18, 19 lah. Pattern tu sebab Mekah pada masa orang tak pergi lain, orang tak pergi Azhar lagi masa tu. Mekah lah, nak ilmu agama pergi Mekah dulu. Sebab tu Hamzah Fansuri antara terawal 1600 lebih tu, dia pergi berkelana ke Farsi, ke India dulu. Dia jumpa benda-benda pelik-pelik dulu ni. Itu dia bawa balik. Dan dia telah diangkat sebagai tokoh antara tokoh ulama Islam yang terawal Sufi ni, dan dia punya standard lah kemudian mewarnai pemikiran corak beragama kita. Dan akhirnya kitab-kitab yang banyak ditulis di alam Melayu adalah berkisahkan akidah sifat 20, dan juga tasawuf, dan juga fiqh lah, fiqh Syafi'i. Ini paling banyak. Tafsir Quran tak banyak. Hadis hampir tidak ada. Boleh kata hadis ni adalah hadis 40 sikit, lepas tu hadis-hadis tu sikit, adalah muntakhab ahadis sikit-sikit. Tapi ulumul hadis,
segala perbincangan dalam bidang hadis hampir tidak sampai. Itulah kita kata bentuk agama Islam yang sampai di alam Melayu itu. Dan ia masih kekal sampai saat ini. Ini pun nasib baik lah zaman moden ni, ramai dah mengaji Saudi lah, Jordan lah, Mesir lah. Mari tu pun adalah nampak. Kalau tidak tu main lagu tu lagi lah. Jadi bukan benda baru. Benda yang sangat lama. Kena perhati balik, kena tengok balik. Tu penting faham tu asal-usul. Kenapa terjadi begini ni? Kena balik 1000 tahun dulu balik. Tengok, oh lagu ni patutlah. Ni saya duk kaji sekarang ni. Teks surah Al-Anbiya. Nama dia surat, dia terjemahan dia surat Al-Anbiya. Tulisan Jawi dia surah. Bila kita bentang proposal, pemeriksa ingat kita nak buat surah Al-Anbiya. Mana ada? Kita kata tak, ni satu manuskrip yang himpun kisah Nabi dan Rasul. Baca muqaddimah pasal Nur Muhammad pun nak motoh dah. Nur Muhammad bila Allah Ta'ala cipta tu, keluar daripada zat dia. Kemudian Nur Muhammad pun dimasukkan dalam 7 lautan. Lautan pertama, lautan hikmah, 90,000 tahun. Habis dia berenai dari tu, direndam apa semua, dia pun keluar masuk dalam lautan akal, 90,000 tahun pula. Ai kata buat cerita sedap lah. InsyaAllah ada peluang kita cerita. Tapi nak katanya, bermula daripada cerita Nabi dan Rasul tu masuk dalam bentuk hikayat, tapi banyak campur benda-benda pelik mengarut gitu gini. Dan zaman tu masyarakat kena faham, majoriti masyarakat tak reti baca. Tok nenek moyang kita yang boleh baca ni orang istana saja. Jadi pergantungan maklumat, sumber akidah, sumber kefahaman apa semua memang bergantung pada orang boleh baca. Jadi dia baca, dia cerita. Dia cerita tu, dalam dia cerita tu dia tambah dia punya sendiri pula lebih kurang. Membentuk akidah masyarakat. Jadi setelah 1000 tahun, itulah yang berlangsung. Kitab kuning apa semua tu, itulah pattern dia. Dia ada punca lah. Dah seumpamanya. Dan tradisi takhrij, tahqiq, tengok hadis memang tidak ada. Jadi baru 10 tahun, 20 tahun ni mari ya, tu yang menggelupur lain macam tu. Dia punya sentak tu lain macam. Awak siapa? Ulama-ulama ni siapa? Tok wali belaka. Awak siapa? Dia kira tok wali, selesai masalah selalu. Dia kalau dia letak satu jenama tok wali pada seorang, orang ni buat benda pelik lebih pada yang Nabi tak buat pun jadi tak apa. Ni dahsyat ni pemikiran lagu ni. Nah, ini pun kalau dia orang tengok ni, saya tahu dia tak tengok. Saya tahu dia tak tengok, kita sebut ni. Kalau dia tengok ni, mampu. Ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.